Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan kaedah untuk kita leraikan daya. Okey, untuk kita faham macam mana kita nak leraikan, kita andaikan satu situasi yang mana kita ada sebuah kotak. Kotak ini dia berada di atas satu lantai dan kemudian kita tarik kotak ini pada satu sudut F. Okey, kita sambungkan dia dengan tali. Tapi kita tak tarik dia terus ke depan. Kita tarik dia pada satu sudut F. Okay, pada daya F yang mana yang daya ini membuat sudut theta daripada lantai kita. Okey, jadi persoalannya adalah dalam situasi kita ini, berapakah dia punya pecutan dia? Okey, kita tahu bahawa kotak ini dia akan bergerak ke kanan. Tetapi berapa pecutan dia? Berapa nilai pecutan dia? Okey, jadi kita mungkin rasa cara nak selesaikan ini adalah yang pertama, kita kena tahu berapa nilai M lah. Jadi biasanya nilai GCM dia akan berikan. Kita andaikan dalam situasi kita GCM-nya adalah 1 kilogram dan kita tarik dengan daya 10 Newton sebagai contoh. Okey. Jadi persoalannya adalah berapakah dia punya kotak ini punya pecutan. Okey, anda mungkin rasa jawapan dia adalah kita gunakan rumus F sama dengan MA, kemudian anda gantikan F sama dengan 10, kemudian M sama dengan 1. Okey, ini adalah A, maka A dia bersamaan dengan 10. Ini mungkin anda rasa jawapan dia. Okey, 10 kuasa meter sin negatif 2. Okey, anda mungkin rasa ini jawapan dia, tapi ini salah. Ya. Kenapa salah? Kerana daya ini, dia mestilah sama arah dengan pecutan. Sebab kedua-duanya adalah vektor. Okey, jadi F adalah daya yang mempunyai arah dan A juga mempunyai arah. Cuma masalahnya dalam situasi kita, F ini arah dia adalah pada satu sudut theta daripada X kita. Okey, daripada lantai kita. Tapi A kita pula dia menghala ke sebelah kanan. Jadi arah dia telah pun berbeza. Maka kaedah ini adalah salah. Macam mana kita nak selesaikan dia? Okey, rumus dia masih sama. F sama dengan MA. Cuma F di sini kita tidak boleh ambil nilai daya ini kerana dia punya arah berbeza dengan A. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita perlu ambil nilai F ini yang mana nilai dia pada arah X. Sebab kita tahu bahawa walaupun kita tarik pada satu sudut ini, kotak ini masih boleh bergerak ke sebelah kanan kerana daya ini mempunyai komponen-komponen dia. Okey, jadi komponen dia kita nak cari pada arah yang ini, iaitu komponen daya ini pada arah X. Okey, kenapa X? Sebab dia melintang. Okey, jadi yang ini yang kita panggil leraian daya, iaitu kita ambil F ni, kita pecahkan dia kepada komponen Fx dan biasanya kita akan pecahkan kepada dua komponen lah. Lagi satu adalah Fy. Okey, yang mana Fx dan Fy ini adalah 90 darjah antara kedua-duanya. Jadi untuk kita dapatkan dia punya pecutan, kalau anda lihat dalam situasi kita, pecutan dia adalah A ke arah X kan. Okey, dia ke sebelah kanan. Jadi untuk anda dapatkan nilai pecutan, anda perlu gunakan nilai Fx ke dalam rumus ini dan kemudian anda boleh kira A. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Macam mana kita nak leraikan dia kepada Fx dan juga Fy? Baik, caranya adalah dengan okey, kita boleh gunakan pelbagai kaedah. Cara yang mudah sekali adalah yang pertama, anda lihat di mana theta ini. Okey, biasanya theta ini dia berada antara daya kita dan juga Fx. Okey, kadang-kadang boleh jadi juga theta dia berada di sini. Jadi pengiraan dia akan berbeza sedikit. Okey, jadi macam mana kita nak tahu? Kita lihat, kita nak Fx dan Fx ini dia bersebelahan dengan theta. Kalau kita lihat theta di sini, Fx sebelah dia. Okey, jadi caranya adalah kita gunakan cos. Okey, anda ingat ya, untuk segitiga bersudut tegak ini. Okey, jadi kita ada yang ini kita panggil dia adjacent, di sini adalah sudut dia. Ini adalah adjacent, ini adalah opposite, iaitu sudut bertentangan, dan yang panjang ini adalah hypotenuse. Okey, yang panjang ini adalah hypotenuse. Jadi cikgu nak ingatkan semula, untuk kita dapatkan dia punya sudut dia ataupun kita nak dapatkan berapa panjang dia punya sisi ini, caranya adalah kita gunakan sin cah tua. Okey, soh cah tua, cara cikgu ingat. Soh cah tua. Okey, soh ini apa maksud dia? S merujuk kepada sin. Dan sin theta, okey, ingat ya, theta berada di sini. Jadi sin theta bersamaan dengan OH, soh
O maksudnya opposite, H maksudnya hypotenuse. Jadi sin theta bersamaan dengan opposite bahagi dengan hypotenuse. Sama juga dengan yang bawah ini, C adalah cos. Okay, kalau dalam bahasa Melayu, KOS. KOS, cos theta bersamaan dengan adjacent, okay, sebab A, kemudian bahagi dengan hypotenuse. Sama juga dengan yang last kali, TOA. TOA maksudnya tan. Okay, cuma tan ini kita tak guna sangat lah. Dia bersamaan dengan opposite bahagi dengan adjacent. Okey, jadi kalau kita lihat dalam situasi kita ni, okay, dalam situasi kita yang di atas ini, cikgu dah pernah tunjukkan dalam video sebelum ni berkenaan dengan daya yang tidak berserenjang. Okey, jadi caranya adalah dengan kita membentuk satu segitiga. Macam mana tu? Mula-mula kita ada daya, okey, cikgu lukiskan dengan warna supaya kamu dapat kenal pasti. Okey, andaikan ini adalah FY. Jadi kita boleh hasilkan satu segitiga seperti berikut. Yang pertama adalah F. Kalau anda perhatikan F ini, dia berada pada satu sudut. Kemudian kalau kita nak leraikan F, nak leraikan apa-apa daya, kita kena jadikan daya tersebut sebagai hypotenuse. Okey, kena pastikan dia adalah hypotenuse sebab ini adalah sumber daya kita. Dia mestilah yang paling besar, iaitu hypotenuse. Kemudian kita ada komponen X dia, yang mana dia berada di bawah ini. Jadi cikgu lukiskan, dia adalah warna kuning. Okey, ini adalah Fx. Kemudian kita juga ada Fy. Okey, Fy dekat sini. Dan kalau anda perhatikan, sudut dia adalah antara F dan juga Fx. Maksudnya sudut dia berada di sini. Okey, jadi ini adalah F dan warna hijau adalah Fy. Okey, jadi kita dah bentukkan satu segitiga bersudut tegak sebab anda kena ingat Fy dan Fx adalah 90 darjah. Jadi dekat sini adalah 90 darjah. Maka macam mana kita nak kenal ataupun kita nak dapatkan Fx daripada situasi kita? Okey, andaikan cikgu dah berikan nilai F dan juga M, okey, cuma kita tak ada sudut. Jadi andaikan sudut kita ni, okey, diberikan sebagai nilai 30 darjah, andaikan sahaja. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan dia? Kita lihat ya, Fx dengan F. Okey, sekarang kita ada maklumat tentang F dan theta. Okey, F dah diberikan dan theta adalah 30 darjah. Jadi F dan theta kita dah ada, tapi kita tak tahu berapa nilai Fx. Kalau anda perhatikan, Fx ini adalah adjacent, okey, ADJ ataupun adjacent. Okey. Jadi nilai yang kita dah ada adalah F, iaitu hypotenuse, dan juga kita dah ada theta. Okey, kita nak cari Fx. Maksudnya kita ada adjacent, kita ada hypotenuse. Jadi macam mana kita nak cari Fx adalah kita gunakan yang mana-mana yang ada adjacent dan hypotenuse. Jadi kalau anda perhatikan, yang ini opposite dengan hypotenuse. Kalau tan pula opposite dengan adjacent. Jadi jawapannya adalah adjacent hypotenuse merujuk pada cos theta. Jadi cara untuk kita dapatkan Fx adalah cos theta, iaitu cos 30 darjah seperti yang cikgu dah berikan tadi, bersamaan dengan adjacent, iaitu Fx bahagi dengan hypotenuse, iaitu F. Maka daripada sini kita boleh dapat, okay, F adalah 10 Newton. Jadi daripada sini kita boleh dapatkan Fx bersamaan dengan 10 cos 30 darjah. Okey, jadi seterusnya adalah anda masukkan sahaja nilai ini ke dalam kalkulator anda. Maka nilai yang anda akan dapat adalah 8.66 Newton. Jadi daripada nilai F yang kita dapat tadi, iaitu menghala pada X, okay, kita boleh tuliskan semula dekat situasi yang di atas ini. Apa yang kita akan dapat adalah Fx bersamaan dengan 8.66. Kemudian kita boleh gantikan ke dalam F untuk mendapatkan kita punya pecutan. Jadi kita akan dapat 8.66 bersamaan dengan M, iaitu 1 kg, darab dengan pecutan. Jadi pecutan dia adalah 8.66 meter per saat kuasa negatif 2. Okey, jadi ini kaedah dia untuk kita leraikan daya. Kalau kita nak dapatkan Fy, kita perlu gunakan cos theta. Okey, untuk video yang seterusnya kita akan lihat pula situasi yang mana kita nak mendapatkan nilai Fy. Okey, tadi Fx, sekarang kita nak lihat pula Fy dalam video yang seterusnya. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah.